Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia yang diraihkan pada hari ini Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Asri bin Haji Muhammad Romli. Yang bahagia Tuan Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Kedah Encik Ramli bin Abdul Rahman. Yang bahagia Timbalan Pengarah Pertanian Negeri Pengembangan Puan Nur Hafizah binti Abdul Rahman. Yang berbahagia Timbalan Pengarah Pertanian Negeri Operasi Encik Azwasyah bin Ahmad. Ahli di Jabatan Kuasa Kelab Jabatan Pertanian Negeri Kedah, ketua-ketua unit, ketua-ketua bahagian, ibu-ibu daerah dan seterusnya, warga-warga Jabatan Pertanian Negeri Kedah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipilih oleh Allah untuk kita bersama-sama mendengar dan juga duduk di dalam satu majlis ilmu. Dan tuan-tuan dan puan-puan masa bertuah, sebab apa pada hari ini kita bersama-sama dengan ayahanda saya, ayahanda mana? Dah lama tak bersuah muka. Kali terakhir bersuah muka dengan Tuan Guru Syekh Zainal Asri pada tahun 2009. Waktu tu saya kurus lagi di College Universiti Insania. Itu kali terakhir. Lepas tu dah tengok YouTube YouTube dia semua. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, di dalam majlis semua ini marilah kita sama-sama untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat syafaat daripada Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kena berminyak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah, kasih banyak. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Tuan Guru. Kita akan mendengar satu tajuk dan Tuan Guru akan mengupas sedikit sebanyak berkaitan dengan pekerjaan itu adalah satu ibadah. Dan kita ambil sebagai kuliah duha kita pada pagi ini lah tuan-tuan ya. Dan tanpa membuang masa lagi, saya tahu Tuan Pengarah kita, Tuan Timbalan Pengarah kita, Puan Nur Hafizah dan juga Cik Azwar dah tak sabar-sabar lah nak dengar ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan ceramah ataupun kuliah duha kita pada pagi ini kepada Tuan Guru Syekh Zainal Asri. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tafadhal masykur. Wa min saniyah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrabbil azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin
Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadil saudara amin selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini. Sahabat Fadilah, Tak Pengarah Jabatan Tanian Negeri Kedah, Encik Ramli Abdul Rahman, Sahabat Fadilah Timbalan Pengarah 1 Puan Nur Hafizah, Timbalan Pengarah 2 Encik Azwa Shah, dan semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah memilih kita di kalangan ramai-ramai kita untuk berada di majlis yang mulia pada pagi ini. Pada saat ini bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita merenungi sepotong ayat yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kepada hamba-Ku, beramallah. Nanti yang akan menilai amal kamu ialah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dunia tempat kita duduk ini ialah perhentian untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mempersiapkan amalan untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung sebab Allah bagi umur kita sampai ke tahap ini. Sebab di sana ada orang yang dilahirkan ke dunia, duduk dalam beberapa jerit, meninggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk dalam beberapa minggu, meninggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk dalam beberapa bulan, meninggal. Kita beruntung sebab Allah bagi umur kita panjang dan kita dapat berpeluang untuk melakukan semua amal-amal kebaikan. Taib. Orang yang mati kecil, dia akan masuk syurga bulat-bulat. Tetapi syurga yang bakal dia tinggal ialah tidak seperti syurga yang kita semua akan tinggal. Sebab dia mati, walaupun dia masuk syurga, tapi dia tak sempat beramal amal yang soleh. Kita, walaupun kita terpaksa berdepan dengan situasi kadang-kadang kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kita dapat beramal amal yang soleh. Jadi amal yang soleh itulah yang meninggikan kita semua dalam syurga esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas situasi yang telah kita mendapat pilihan ini, maka syukurilah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Dan kita harap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur kita ni bukan setakat ni. Cik Ramli 2 tahun lagi pencen, tapi harap tak mati lagi, boleh hidup lagi sampai 10 tahun lagi, insya-Allah, ataupun beberapa tahun lagi lepas ini, sebab kita nak semayang lagi, kita nak puasa lagi, kita nak baca Quran lagi, kita nak hadir kuliah lagi, jadi menambahkan lagi amal soleh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan satu tanda nak kenal orang tu ahli syurga, Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut,
Orang yang paling baik di kalangan kamu, siapa umurnya panjang. Tapi dia bonot di hujung tu, siapa yang umurnya panjang dan dia beramal amal yang soleh. Tu nak kenai seseorang tu penghuni syurga. Umur dia panjang, amalnya baik. Tapi kalau umurnya panjang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amal baiknya tak ada, tu tak masuk buk, tak masuk perkiraan. Siapa umurnya panjang, amalnya baik, insya-Allah orang tu akan masuk syurga. Sebab Nabi yang kata khairukum, sebaik-baik kamu, orang yang paling baik di kalangan kamu. Di maknanya kalau orang tu orang yang paling baik di kalangan kamu, apa lagi maknanya kalau tidak dimasukkan ke dalam syurga? Sebab syurga ialah tempat tinggal orang yang baik-baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, cuba tengok orang di keliling kelalang kita. Ada orang tua tapi masih lagi terkinja-kinja. Ada orang tua tapi masih tak sedar diri kata dia tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, orang tua yang paling buruk ialah orang tua tapi perangai budak-budak. Orang muda yang paling baik ialah orang yang berperangai orang tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka insya-Allah, maka tengoklah kehidupan orang-orang di keliling kelalang kita. Jadikan orang yang duduk di sekeliling kita yang iktibar buat kita. Satu masa, saya nak cerita satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu hari cuti, saya ke Perlis ziarah sanak saudara sana. Berziarah, salah seorang daripada sanak saudara kami tiba-tiba tetamu kedua bagi salam, salah sana masuk dalam rumah, tak apalah, berkenai, bersembang, tanya duduk mana. Dia kata dia duduk di Al-Ustaz. Al-Ustaz tak mana? Dia kata belakang bangunan zakat. Dulu ni pengajian setiap hari Jumaat berlangsung di bangunan zakat. Saya kata, oh, peluk di belakang bangunan zakat. Kira masalah Sayyidina Muhammad, kira duk pi tu pengajian setiap hari Jumaat di bangunan zakat tu. Dia kata, ada ke? Dia tanya pula, ada ke? Maknanya dia tak pernah ambil tahu dan tak pernah tahu masalah Sayyidina. Sedangkan kereta penuh setiap hari Jumaat orang parking mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tak apalah, saya pun tanya, Pak Cik mai di Perlis ni ada kerja apa lagi? Dia kata mai mengai. Mai mengai. Orang Kuala Lumpur kena terjemah. Mancing. Mai mancing. Sallallahu alaihi wasallam. Mai dengan isteri dia yang sama tua dengan dia. Kita panggil Tok Wan lah, dia Tok Wan, tutup. Jadi isterinya bagus sebab dia menghayati minat suami dia. Dia tolong tunggu duduk sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada isu, tak ada masalah apa dalam isu mengai. Tapi kalau semata-mata tunggu ikan, buang masa. Dia kena pegang tasbih, zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tak apa dekat masalah tu. Masalahnya dia tak pernah kenal majlis ilmu. Sedangkan dekat rumah dia aja. Tuan-tuan, jadikan iktibar cerita saya ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tua tapi masih belum kenal jalan ke syurga. Tak pernah ambil tahu macam mana nak menyenangkan jalan untuk masuk syurga. Tak pernah ambil tahu. Tapi ada orang yang Tuhan pilih dia. Ada sekali itu saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkuliah di Selangor, di rumah orang tua-tua, rumah warga mas, bukan di pondok warga mas.
Dalam ramai-ramai hak mengaji tu, ramai lah orang perempuan. Orang lelaki ni tak berapa ramai. Pasal apa agak-agak? Sebab orang lelaki mati muda, mati awal. Orang perempuan mati lewat sikit. Orang perempuan ni umur panjang. Orang lelaki banyak, habis umur awal. Satu. Yang kedua, orang lelaki ni kadang-kadang dia berasa dia lebih pandai. Akhirnya kadang-kadang kuliah-kuliah dengan orang muslimat semua. Orang lelaki ni cara dia lah. Tempat saya mengajar lah ustaz, kadang-kadang si suami main hantar bini nak pergi tepi mana, lagi sejam balik. Kalau dia masuk ustaz tunggu sama orang majlis sejam, tak ada mana, tak rugi apa pun dia, tapi mungkin dia merasa dia pandai lah kot no. Macam tu lah kita kata Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi dalam pengajian tu ramai orang perempuan, warga emas, yang lelaki tak ramai. Dalam ramai-ramai duduk pondok tu, satu Pak Long tu dia pakai tak macam orang duduk pondok. Dia pakai seluar panjang, baju t-shirt bawah dalam. Seorang-seorang dia orang duduk pondok semua berkepiah atas kepala, orang tua. Tapi dia macam tu lah. Dalam ceramah saya tu saya sebut, orang tua-tua ni dia ibarat orang yang saban masa duk tunggu bila lah aku nak mati. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia tidur malam, mungkin dalam hati dia kata, mati apa aku malam ni. Jaga-jaga subuh tak mati lagi. Dia harap pula, dia rasa pula, hari ni apa mati. Sampai menjelang malam maghrib, sampai isyak nak tidur pula, malam ni apa mati. Itulah rutin masa duk tunggu mati. Lepas-lepas saya ceramah, dia kata betul ustaz. Ni kita semua tak tua lagi, tak rasa macam tu kot no. Dia kata betul ustaz. Saya ni ustaz duk tunggu bila lah nak mati. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Dan dia kata, saya kata dulu Pak Long, Pak Cik, dia dulu ni Tok Wan dulu kerja apa? Panggil Tok Wan lah, tua lah.
sampai lenuk rasanya ni Selangor, sampai letih lah, sampai mengantuk lah. Akhirnya dia masuk dalam rumah, dia lihat. Sedangkan di luar tu beribu lagi orang nak salam dengan, nak ucap tahniah, nak bai'ah, nak doa dan sebagainya. Beribu orang lagi di luar. Anaknya tengok ayah masuk tidur, lihat. Dia masuk, jumpa ayah, dia kata, ayah, ramai lagi orang di luar nak salam dengan ayah, nak berbai'ah dengan ayah. Kata ayah, sagilah pula. Lepas asas lagi. Apa anak dia kata? Ayah yakin ke umur ayah sampai ke asas? Ayah yakin ke umur ayah sampai ke asas? Tersentak Allah. Terima kasih anak. Kelak jumpa dengan orang. Itulah pemimpin. Pemimpin macam itulah orang jadi pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bertugas sampai malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai pelita. Dulu tak ada lampu macam ni, pakai pelita. Tiba-tiba anak dia masuk. Bila anak dia masuk, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Salam sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Si anak ni ada urusan dengan ayah. Ayah. Nanti saya hang nak cakap isu berkenaan rakyat ataupun kerajaan ataupun berkenaan keluarga kita. Kata anaknya, bab keluarga kita lah ya. Dia patang lampu. Dia hembus lampu. Pasal apa? Sebab duit itu duit rakyat. Kalau berkenaan dengan keluarga kita, dipadam. Sebab duit ni duit rakyat. Begitulah keamanan, begitulah amanah terhadap orang yang bekerja. Ada orang tuan-tuan, subhanallah, satu masa tu saya keluar urusan Makassar. Bila keluar tu, cerita lama lah. Kalau jumpa dengan Amin pun 2009, ni kira 10 tahun sebelum tu ni ada Sayyidina Muhammad. Jadi cerita dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu tak dimulai lagi kerja dengan orang masa tu madrasah di Masasah ni Cik Abdi. Bila kita urusan sekolah, berhenti mobilnya, mudir pesan sobat disiplin. Saya pun mobilnya ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya kata buat resip. Dia kata nak buat apa ni musalah Sayyidina Muhammad, harga minyak dia ataupun nak tulis lebih, dia tanya. Topak. Saya kata pasal apa? Dia kata orang lupa. Macam tu. Kita tak ada pengalaman, tak tahu betul orang lupa. Nampak? Maknanya dia berani ambil hak orang, sedangkan itu bukan hak dia. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan. Sebab semua tu hak dia. Sedangkan kita balik semua tu ke rumah. Rezeki kita balik tu, kita balik ke rumah. Siapa makan? Anak bini kita makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, saya minta maaf, saya nak sebut satu kata. Orang tu dulu saya jumpa dengan kita. Mereka tak bagi anak dapat kerja. Anak-anak kerja polis. Orang dulu pasal apa? Sebab polisnya risikonya orang nak suap. Takut tak tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau tengok bersama dengan daripada lori ataupun van-van hasiat dah masuk lah. Semua tu kena tahan. Semua tu ada kira-kira. Sallallahu alaihi wasallam. Susah nak jaga kemasukan rezeki kita yang nak halal. Tapi bukan tak ada polis yang baik, banyak polis yang baik. Tapi ada yang seperti mana kita tu cakap ni,
Tuan-tuan, bila mana kita faham kerja kita ni berkait dengan Allah, maka barulah kita boleh praktis kerjaan kita yang ibadah. Allah SWT. Kita turun rumah macam Cik Azwar turun daripada untuk Sungai Petani. Berapa tahun dah pulang Cik Azwar? Saya pulang tu niat 7 tahun yang dah. 7 tahun. Sabah tu suhang dia mau. Sallallahu Muhammad. No. Hak orang kita, hak orang bagi Allah itu satu pasal. Ya, dalam itulah duit minyak kita kan. Kalau ada sana maka ada duit isi. Ada duit lagi tak? Jadi duit Allah tu lah duit minyak kita. Soalan sana. Tuan-tuan, tapi kena ada satu ruang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita nak masukkan diri kita dalam satu peluang untuk kita dibalik oleh Tuhan. Sayang. Macam mana saya makan ni? Salah sayyidina Muhammad. Kalau apa ni bos hantar balik sebentar ni, ya, lega lah. Ikutan. Nak rasa nak Muhammad. Sabarlah. Tu kita pulang, mantu hujan lah, letih hujan lah, apa semua. Agak selamat lah hujan lah tu. Sabar. Tak apalah, saya baru makan. Nak sama anak bini. Dah Tuhan tu macam ni, aku rela lah. Aku sabar lah. Sabar ni lebih daripada elang, nampak? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sebut innama ni dalam majalah. Hanya saja dibalas pahala orang yang sabar dengan pahala yang takkan mampu siapa pun kira. Bighairi hisab, tak boleh kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada setengah-setengah orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No. Suami duduk Johor, bini duduk Ustaz. Ada satu orang sahabat tu, Muhammad Sayyidina Muhammad. Suami dia balik sebulan sekali, balik ke Kedah. Duduk di Kedah ni, bela anak seorang-seorang. Lelaki duduk Johor, sebulan sekali balik. Hari suami nak balik tu, semua cikgu-cikgu tahulah sebab muka dia lain. Ceria dia macam pelik muka dia. Jadi macam tak nak cerita wajahnya, perangai dia. Ada cikgu, suami nak balik. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sabar. Dalam kerja boleh pahala. Pasal Tuhan nak kira. Kadang-kadang kita kerja lama, Allah SWT, tiba-tiba kawan nak masuk baru, bilik makan lebih dari kita. Macam mana dia boleh naik? Tentu satu kawan, jangan dengki rezeki orang. Jangan dengki rezeki orang. Itu rezeki dia. Bila kita tak dengki rezeki orang, kita tak khianat pada orang, kita akan mendapat keridhaan Allah. Habis. Lepas tu guru saya kata, sallallahu alaihi wasallam, kita ni kalau Allah redha pada kita, kita hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Makna hidup ni, kalau rezeki kita macam tu, redha lah. Nak buat macam mana? Itu pilihan Allah pada dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang akan nilai amal kita ialah Allah. Sebab Tuhan ni, pasal apa Allah bagi dalam hidup kita ada mati? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan mencipta mati dan hidup sebab Tuhan nak tengok ayyukum ahsanu amala, siapa amal paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Liyabluwakum ahsanu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal siapa paling baik. Hidup kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mendapat nikmat, syukur. Kalau hilang nikmat, sabar. Semua apa?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allah akan nilai, Rasul akan nilai. Macam mana Rasul akan nilai? Kita bila mana kita buat baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan disampaikan kebaikan yang kita buat dekat Rasulullah. Begitu juga kalau kita buat jahat pun, kalau kita buat jahat kita pun akan disampaikan Rasulullah. Tuan-tuan, kalau kita buat baik, sampai ke Nabi, sonok. Sonok kan? Tapi kalau kita buat jahat sampai ke Nabi, masalah. Tak masalah lagi ke Rasulullah. Sebab Nabi kata macam ni, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku pun baik untuk kamu. Pasal bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sampai kebaikan yang kita buat dekat Rasulullah. Contoh, hari ni saya main ceramah, abang ni jadi pengurusi, semua yang patut dengar, saya kata apa, kita buat amal soleh sampai pada Rasulullah, dia sampaikan kita buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut hamidullah alaihi, aku syukur kepada Allah sebab tengok kamu baik. Tapi kalau kita buat benda tak baik, disampaikan kepada Rasulullah juga. Nabi kata istaghfarullah alaihi, aku pun pada Allah, ya Allah tolonglah ampunkan dosa umatku. Kalau Nabi berdoa, Nabi tolong doa, mana apa? Makbul. Makna Nabi tahu kita buat apa. Jadi kalau macam tu, malulah ketika mana kita buat jahat, Nabi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Kalau kita buat jahat, mau ayah kita tengok, kita malu. Kan? Ini Nabi yang tengok. Akan dinilai oleh Rasulullah SAW apa kita buat. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa akan nilai? Orang beriman. Ini semua akan nilai apa? Kawan yang naik, contoh yang kerja sekali dengan dia, satu pejabat akan nilai kerja dia macam mana. Satu kaunter, dua orang kerja akan nilai kawan dia macam mana. Hak bagian fan, naik sekali di mana akan nilai kawan dia macam mana. Kita ni kalau orang kata kita baik, kita akan masuk syurga. Kita ni orang kata kita baik, kena kita tanya dia, kata aku baik. Kalau dia kata aku tak pergi bakar apa lah, dan syurga tempat tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tanda amal kita Tuhan terima, orang memperakukan. Amal kita buat tu, Allah dah terima amal kita buat, orang dah memperakukan. Mana orang, maksudnya orang puji kita. Tapi kalau kerja nak orang puji 3 hari boleh baik, boleh ya. Kalau nak dipuji tak dapat. Kalau hidup ni nak pujian orang tak dapat dipuji orang. Tapi kalau hidup ni kerana Allah, kita buat semua kerana Allah, kita boleh buat konsisten, betul dan ikhlas. Dan lepas tu orang kata Allah nak cari macam mana, tak ada 2 tahun lagi bos kita akan berhenti, tamat. Kita kata tak ada nak cari dengan bos, berhenti, amal kita berhenti. Ada satu orang, saya selalu bercerita, namanya Pak Tim, di pokok senang, salah seorang. Hari ini umurnya dah menjangka 80 tahun lebih, dekat 90 tahun lagi. Dia subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pakai duk cakap, nak cari macam Fatih Muqtada lah. Dia main masjid pagi, pukul 5 pagi. Dia buka tingkap, dia buka lampu, salat sayyidina Muhammad. Dia mula buat tu bila saja umur 30 tahun. Waktu tu jawatan pertamanya siap mesti. Sampai jadi AJK masjid tak tahu berapa puluh tahun.
Rumah dia jauh daripada masjid, lebih daripada 1 km, 1 km lebih. Rumah tak nak kampung. Pukul 5 pagi awak akan dengar bunyi motor dia. Kalau daripada umur 30, 40, 50, 60, 50 tahun, daripada 50 tahun, maknanya budak daripada umur 10 tahun, patut ayah dia, patut tok wan dia pun semua generasi. Allahumma salli ala sayyidina, dah dengar motor lintas depan rumah mereka setiap pagi pukul 5. Mana 50 tahun daripada tok wan berkali mana sama umur macam dengan dia, anak, cucu, semua orang kali akan jadi saksi. Nak cari macam mana, macam batin, tak ada. Bila orang kata macam tu dalam kampung kita, ataupun kita kata dekat orang macam tu, nanti orang tu akan masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Macam contoh guru besar di sekolah. Ada guru besar dia berserah, salah semua. Ada guru besar dia menghina. Guru besar ni memang guru takut, tak ada semua. Allah salli ala sayyidina. Bila dia pencet, bila guru besar dia pencet, waktu dia jadi guru besar dia cengeng. Cengeng tak apa, kadang-kadang tak ada budi bahasa, kadang-kadang tak ada budi bicara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bos, dia boleh mengambil tindakan, dia boleh mengarahkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak prihatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masalah. Akhirnya esok bila berhenti jadi guru besar, kawan tak nak. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, kita ni jadi macam Rasulullah, kita kena jadi macam Rasulullah. Ada tempat kita kena tegas, ada tempat kita kena mesra. Bukan street banyak masa tu kita kelah. Kita redi menimbang apa masalah orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, akhir bila mana kita tak ada, orang kata nak cari tak ada Allah, kita akan masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu cikgu, dia setiap bulan, ni orang bercerita, setiap bulan bila dapat gaji, dia akan pulangkan balik beberapa puluh ringgit dekat sekolah. Ada semua. Dia fikir, dapat gaji, dia minta tabung sekolah. Dia kata, saya bukan apa, saya ni yang saya bagi balik duit kat sekolah bukan apa, sebab saya takut saya terambil bukan hak saya. Takut terambil bukan hak dia. Kan cikgu ni kadang-kadang lewat 5 minit, kadang-kadang lewat 10 minit, tapi gaji dapat sama ya. Nampak tak tuan-tuan? Orang cakap, ya Allah, orang terfikir. Tu maknanya kerja ni hidup bila kait dengan Allah, kait dengan Rasulullah, kait dengan orang beriman, kita akan menjalankan kerja dengan sebaik-baiknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah saya pernah jadi guru besar. Rumah dengan sekolah tak apa jauh sana. Tak ada sama. Guru besar fikir waktu tu, malam-malam di sekolah nampak, pergi tengok kad kerja lah dia. Tuan-tuan, maknanya tu akan ditanya, dia semua staf bawah dia kena pelan, dia kena prihatin. Buat kerja tak buat kerja, dia buat tak buat kerja, kita kena tanya. Soalan saya nama. Tuan-tuan, itu kerja buat kita akan diperkirakan. Dia panggil yaumul hisab. Itu yang dibaca setiap hari dalam baca Fatihah, Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya buat kerja
nanti akan ditanya. Allahumma salli ala sayyidina. Maka tuan subhanallah, maka jadikan diri kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang bekerja dan pegang satu slogan pekerjaan ialah ibadah. Banyak orang tak anggap macam itu. Dia anggap kerja ni cari makan. Tapi kalau dia anggap kerja ni ibadah, daripada dari rumah lupa turun jauh. Nah, 6:45 balik 5 setengah. Dan semua sampai rumah tu dalam ketujuh sampai. Kalau tujuan kerana Allah, semua tu ibadah. No? Kalau kerja kerana Allah, semua tu ibadah. Kita nak sembahyang setiap minit, kita tak mampu buat. No? Nak baca Quran tak henti-henti, tak mampu buat. Nak pegang tasbih panjang masa, tak mampu buat. Jadi anggap dan rasakan kerja ialah ibadah. Semua dapat pahala, insya-Allah. Sebab itu bila kita anggap, kita letak di hati kita kerja tu ibadah, kita tak tipu orang. Ibadah tipu orang. Orang menega dimangkit. Kita tanya, ni ikan hari ni ya? Ikan hari ni? Dia kan ikan bila? Pasal apa dia tipu kita? Sebab dia tak faham, dia tak rasa kerja menega tu ibadah. Nega ni ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong orang. Orang nak mai beli ikan di Kuala Kedah, di Kuala Salah, Kuala Kampung, bukan dia. Tolong pergi bawa ikan, pergi jual di Kuala Rau. Boleh pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tepi di jalan orang jual. Nega boleh pahala. Lepas tu pula, sambil-sambil nega sedekah pula. Kalau sekilo, tak cukup-cukup sekilo, buah seekor. Tapi tak buah. Kalau senang, tuan-tuan, ikan mahal. Dia pun cukup-cukup ya. Kalau ambil seekor, oi. Tuan-tuan, sebab dia tak kira kerja dari badan. Sedangkan kalau dia soalan saya tak ambil buah dalam penimbang tu pun tak habis pun ikan. Tapi dia tak buat sebab dia tak anggap kerja buat dari ibadah. Kalau dia buat macam tu, soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan subhanallah, rezekinya murah. Sebab dijamin oleh agama kita, soalan Sayyidina Muhammad, orang yang bersedekah tidak akan miskin. Tapi tak sedekah tu yang miskin. Tu sayang. Tuan-tuan, orang yang baik, dia tahu macam-macam nak buat baik. Tapi orang yang tak buat baik, tak tahu nak buat apa nak baik dia buat. Tak ada point nak buat baik apa. Tuan-tuan singgah nak main saja, sahabat Sayyidina Muhammad. Singgah sat beli roti canai ke, sahabat Sayyidina Muhammad, beli nasi lemak ke. Simple je tuan, sahabat Sayyidina Muhammad. Bagi duit besar, sahabat Sayyidina Muhammad, bagi balik tu, tuan-tuan ambil ke tak ambil? Mesti tuan ambil kan? Sahabat-sahabat. Kadang-kadang upang pun ambil. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, buatlah dulu yang itu RM1 tu. Hal lebih tu, hal lebih ni sebab nuri untuk orang nak beli dekat. Tak susah pun. Sambil-sambil kita nak ambil kerja, buat kebaikan. Kalau RM3 sehari kita buat kebajikan, 10 hari dah RM30. Banyak saudara Sayyidina Muhammad. Tapi nak keluar RM30 sekali itu fikir banyak kali juga kan. Tapi kalau buat sikit-sikit, tak masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, begitulah otak kita berfikir macam mana kita nak buat amal kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang kawan saya, dia kalau berhenti kerja nak beli nasi rumah apa, salah sebab dia cari Hindu ke, Cina,
Bila nak bayar, dia kata tu apek yang ujung tu saya bayar. Poin dia apa? Sagi bila mana apek tu, soalan saya nak bayar. Tuan kita kata, itu haji sudah bayar. Itu haji sudah bayar. Agak-agak kita fikir haji mana? Kawan saya mengharapkan mudah-mudahan soalan Sayyidina Muhammad apek itu satu masa Tuhan bagi hidayah masuk Islam. Terfikir nak masuk Islam. Sebab haji ni orang Islam. Maka tuan-tuan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah kata wa qul ya'malu, beramalah. Banyak cara nak amal. Yang akan nilai amal kamu Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah dimuhasabah oleh Pak Suri. Dia kata, Ustaz tu mengajar tu, Ustaz tak ada pahala tu. Ustaz mengajar tu, Ustaz tak ada pahala. Sebab apa tu? Sebab orang bayar gaji ya. Orang dah bayar gaji. Ustaz dah dibayar, pahala tak ada. Melengkung kau. Jenuh orang macam tu. Salah saya nampak. Betul. Lepas tu kita kena, kalau betul pendapat tu, pendapat bersumi tu, soalan senang dah orang bayar gaji, pahala tak ada lah. Kita kena cari jalan. Macam mana aku nak buat aku ada pahala. Kalau hak tu tak ada pahala lah. Hak tu dia bagi overtime. Overtime kita kelip juga. No, soalan mana ada kerja yang kita kena buat sukarela, hak tu orang tak nilai, hak tu Allah nilai. Contoh cikgu sekolah. Cikgu sekolah dia pergi pukul 7.30, dia balik pukul 2.30. Contohnya soalan hak tu yang dibayar. Baik. Ada kerja yang dia buat, hak tu dia tak kira duit. Hak tu tenaga dia bagi kerana Allah. Dia pergi sekolah soalan Sayyidina Muhammad, dia buat kerja yang contohnya budak-budak buat perkhidmatan. Contohnya soalan Sayyidina Muhammad, dia pergi bagi masa dengan budak-budak. Ni tak ambil duit. Ni kena kira sama. Kut betul pendapat Ibn Arabi yang Pak Sudi pegang tu. Jenuh kita. Tak ada pahala apa lah kita. Jadi maknanya dalam macam tu otak kita kena berfikir, macam mana aku nak perbanyakkan amal yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil kesempatan. Orang tua saya meninggal. Dia terpulang alik daripada Pondok Lanai ke rumah kami di Perokan. Di Pondok Lanai itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tu mubah dengar pandai. Ayat ni soalan Sayyidina Muhammad. Dia pergi jumpa dengan seorang tukang, dia kata boleh lah Nabi kata tolong buat bangsai tu mubah. Bangsai tu mubah. Orang buat alhamdulillah. Kalau dia sungguh hati dia kerana Allah, sampai hari ini jalan pahala. Orang tak dapat kita fikir apa. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang duduk, orang tak fikir kita fikir aku nak buat hal ni, orang tak buat. Contoh, kita masuk bilik ayam. Masuk bilik ayam, soalan senama, ya Allah, mana ni kasut ni? Beli kasut, minta bilik ayam. Selagi mana Allah tu pakai, zaman tu dapat pahala kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu pergi pula, tak ada pula, beli pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa rasa jenuh beli macam ni. Jangan kira dengan Tuhan. Buat macam mana rezeki orang habis tu. Dia boleh, di pon ni boleh pakai, dia boleh. Bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kira. Panggilan Tuhan nak bagi kita memparah kita lah. Dia buat isu-isu macam tu. Soalan senang. Otak kena fikir macam mana aku nak buat, aku nak tambah amal kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berhenti di masjid, tengok ada poster naik, kami sedang mencari sekian-sekian puluh ribu soalan senang nak tanggung tanah, nak buat tahfiz. Tengok nombor dia. Hari ini semua di ujung jari
tak boleh bagi ribu-ribu, takkan RM5 tak boleh nak post pipi pun. No? RM5 nak pasal apa, tak pasal apa. Subhanallah. Bahkan kalau kita mengamalkan hidup ni, prihatin kepada orang, Allah prihatin kepada kita. InsyaAllah. Sebab Nabi sebut, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin, bukan umatku orang yang tak ambil tahu hewan Islam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, saya ingat cukup saja. Mudah-mudahan yang saya cakap ni, saya pun ambil kira. Saya cakap, tuan-tuan pun ambil perhatian terhadap yang telah dicakapkan. Bukan nak ceramah ustaz, saya tak reti ceramah ustaz. Yang penting kita tahu kita buat. Hari ini kita tahu apa buat, insyaAllah. Kita ingat apa hak ceramah daripada tadi sampai lalu apa kita ingat. Hak nak buat lah. Jangan ambil balik di pokok lagi sekali. Kita kata ustaz, sekupang ustaz orang meninggal dan pakai roh 10 orang RM1 Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita kena kira macam tu. Walaupun kita bagi tak banyak, tapi banyak kali kita buat banyak. Hak itulah yang memudahkan urusan kita dalam hidup kita sehari, insyaAllah. Dan baik daripada Allah, saya sendiri. Terima kasih kepada Cik Ramli, pada Fiza, pada pimpinan Syekh Azwa, dan terima kasih kepada semua saudara Sayyidina Muhammad yang sudi untuk mendengar sedikit celoteh pada pagi yang penuh dengan rahmat ni, saudara Sayyidina Muhammad, insyaAllah. Jadi insyaAllah siapa yang lapar-lapar saya buatlah ke pondok saya, insyaAllah. Terima kasih kepada semua, dan Allah mengampunkan dosa kita, Allah berkati kita semua, insyaAllah. Dan baik kepada orang saya sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.